Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. RM1 bilion disasarkan dalam peningkatan hasil pengeluaran sektor pertanian, perikanan dan agri makanan bagi KDNK 2035. Sambutan Hari Peladang, petani, penternak dan nelayan sebagai pengiktirafan ke atas usaha mereka dalam menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara memaklumkan bahawa insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan mengadakan istiadat perkahwinan diraja bagi Paduka Ananda Baginda Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah dengan Yang Amat Mulia Pengiran Muda Bahar Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Dikadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Majlis-majlis bagi istiadat perkahwinan diraja ini akan dimulai dengan Majlis Istiadat Bersuruh Diraja yang akan diadakan pada hari Ahad 15 hari bulan Jamadil Akhir 1444 bersamaan 8 hari bulan Januari 2023 dan diikuti dengan majlis-majlis seperti berikut. Majlis Istiadat membuka Gendang Jaga-Jaga dan Majlis Istiadat menjunjung kurnia Gendang Jaga-Jaga pada hari Isnin 16 hari bulan Jamadil Akhir 1444 bersamaan 9 Januari 2023. Majlis Istiadat menghantar tanda diraja dan pertunangan diraja dan Majlis Istiadat menerima tanda diraja dan pertunangan diraja pada hari Selasa 17 hari bulan Jamadil Akhir 1444 bersamaan 10 Januari 2023. Majlis Istiadat berbedak pengantin diraja pada hari Rabu, malam Khamis 19 hari bulan Jamadil Akhir 1444 bersamaan 11 Januari 2023. Majlis Istiadat Akad Nikah Diraja pada hari Khamis, 19 hari bulan Jamadil Akhir 1444 bersamaan 12 hari bulan Januari 2023. Majlis Istiadat bersanding pengantin diraja akan diadakan pada hari Ahad, 22 hari bulan Jamadil Akhir 1444 bersamaan 15 hari bulan Januari 2023. Majlis Persantapan Diraja pada hari Isnin, malam Selasa, 24 Jamadil Akhir 1444 bersamaan 16 hari bulan Januari 2023 dan Majlis Istiadat membaca doa selamat dan menutup Gendang Jaga-Jaga akan diadakan pada hari Selasa, 24 Jamadil Akhir 1444 bersamaan 17 hari bulan Januari 2023. Seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam adalah dikehendaki mengibarkan bendera seperti lazimnya mulai Gendang Jaga-Jaga dibuka pada hari Isnin 16 hari bulan Jamadil Akhir 1444
bersamaan 9 hari bulan Januari 2023 hingga gendang jaga-jaga ditutup pada hari Selasa 24 hari bulan Jamadil Akhir 1444 bersamaan 17 hari bulan Januari 2023. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menyasarkan peningkatan hasil pengeluaran sektor pertanian, perikanan dan agri makanan sebanyak RM1 bilion bagi keluaran dalam negara kasar KDNK pada tahun 2035. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, ketika ditemu bual pada majlis pembukaan rasmi Mini Expo Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan HPPN kali ke-12 petang tadi juga menyeru para peladang, petani, penternak dan nelayan meningkatkan lagi hasil pengeluaran dalam menjana pembangunan ekonomi dan sekuriti makanan negara. Dalam usaha untuk meningkatkan contribution atau one of the things that perkara yang perlu kami benar-benari adalah untuk meningkatkan pengeluaran dari segi primary sector dan juga downstream. Jadi primary sector alone pengeluarannya will not be enough. So what our focus seperti dalam dalam tema HPPN untuk meningkatkan, untuk menggalakkan lagi nilai tambah, barang-barang nilai tambah. Dengan adanya nilai tambah itu akan meningkatkan lagi pengeluaran dan juga value add yang dibuat di Brunei. And all the strategy that we are doing is bukan saja bukan ladang, malah untuk meningkatkan produktiviti ladang masa ini. Macam mana kami buat macam itu ialah trying to encourage teknologi. Di samping cabaran-cabaran yang dihadapi disebabkan oleh pandemik COVID-19, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan sentiasa berusaha untuk membantu pengusaha-pengusaha tempatan di negara ini dalam menangani isu-isu seperti kekurangan buruh, bahan mentah dan sebagainya agar pengusaha-pengusaha tempatan dapat meneruskan pengeluaran hasil mereka. Perkara tersebut ditekankan pada Majlis Perasmian Mini Expo Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan HPPN kali ke-12 bagi tahun 2022. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Muhibah, Berakas. Dan Hajah Tuti Hati binti Haji Abdul Wahab Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam ucapan juga menyentuh mengenai pencapaian industri pertanian, perikanan dan agri makanan tahun lalu. Dengan keluaran kasar hasil sektor tersebut menunjukkan peningkatan dari segi metrik tan dan juga nilai. Perasmian Mini Expo HPPN ke-12 disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pada majlis ini, 11 pengusaha dalam sektor pertanian dan perikanan menerima anugerah khas sebagai mengenang jasa dan usaha serta sumbangan yang telah diberikan dalam menjana pembangunan ekonomi negara. 48 pengusaha dan peladang menyertai expo yang dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga Ahad ini dari pukul 8 pagi hingga 5 petang. Tema sambutan HPPN tahun ini memperkasa produk tambah nilai pemacu ekonomi negara. Bersempena 50 tahun penubuhan Jabatan Perancang Bandar dan Desa, petang tadi diadakan ceramah khas dan doa kesyukuran. Acara anjuran Jabatan Perancang Bandar dan Desa berlangsung di Masjid As-Salihin, Jabatan Perdana Menteri. Di dalam tajuk tarian ini, Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Ceramah khas antara lain menekankan kepentingan menghormati hak berjiran dalam merancang atau menyelaras kemajuan melalui pematuhan undang-undang dan piawaian perancangan ke arah mewujudkan satu persekitaran yang kondusif bagi menjana keharmonian hidup bermasyarakat.
ke arah memberi manfaat kepada para pelajar dan kaki tangan sebagai bahan rujukan yang berguna, Kedutaan Besar Republik Rakyat China di negara Brunei Darussalam pagi tadi menyumbangkan sejumlah buku kepada 2 institusi pendidikan. Majlis penyerahannya berlangsung secara berasingan di Sekolah Sains dan Kejuruteraan, Kampus Lumut Politeknik Brunei, PB, dan Kampus IBTE Jeffrey Bolkiah di daerah Blyth. Semasa majlis di Kampus Lumut PB, Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara ini, dalam ucapannya berkata, sumbangan merupakan kerjasama dua hala antara PB dan Kedutaan Besar Republik China dalam menaik taraf literasi bahasa Cina serta penghayatan dan perkongsian budaya Cina kepada para pelajar PB. Sebanyak 169 buku disumbangkan dan diterima oleh Awang Lim Kian Pun, pemangku pengarah PB. Juga dilancarkan koleksi buku Cina. Dalam majlis berasingan, Puan Yang Terutama Yu Hong turut menyumbangkan 172 buku kepada Perpustakaan Kampus IBTE Jeffrey Bolkiah. Sumbangan diterima oleh Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Pengarah Pendidikan Teknik, Ketua Pegawai Eksekutif IBTE. ...510 kes COVID-19 disahkan sembuh hari ini di negara Brunei Darussalam. Ikuti bahan beritanya selepas ini, teruskan bersama Berita Perdana. ...34 orang peserta bersaing dalam peringkat separuh akhir kebangsaan Musabaqah Membaca Al-Quran bahagian dewasa bagi tahun 1444 Hijrah 2022 Masihi yang berlangsung selama 3 hari bermula 1 November lalu. Majlis berakhir petang tadi dengan pengumuman keputusan dan penyampaian hadiah Musabaqah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat daerah, masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Majlis berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Mangkis, Madang. Penyampaian hadiah serta sijil penyertaan kepada para peserta disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Musabaqah dihasrat membolehkan para peserta menghayati isi kandungan Al-Quran agar dapat disemai dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Acara dianjurkan oleh bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melalui bahagian sastra dan majalah mengadakan kegiatan perkongsian ilmu wawancara bersama penggiat seni bagi menyemarakkan sambutan Hari Belia Kebangsaan 2022. Wawancara tersebut diadakan secara dalam talian pagi tadi melalui media sosial rasmi DBP. Penseriman langsung wawancara disaksikan oleh Dr. Haji Muhammad Ali bin Haji Radin, pemangku timbalan pengarah DBP. Penggiat seni yang diwawancara ialah Awang Samsul bin Haji Ahmad Johan Sayembara Dikemasi Puisi Bahasa Melayu Antarabangsa 2022, Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Dalam sesi wawancara ini, Awang Samsul mengongsikan pengalaman mengikut pertandingan di luar negara, termasuk berusaha mendapat bimbingan daripada pemuisi berpengalaman. Beberapa tips berguna turut dikongsikan kepada para belia yang berminat dalam bacaan puisi. Status harian normal baharu COVID-19. 3 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 510 kes dilaporkan sembuh.
Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.3%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.6%. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK akan sentiasa membuat pemantauan dan operasi bagi membendung perkara-perkara berkaitan penyalahgunaan PAS Imigresen. Operasi tumpas yang dilaksanakan di 2 lokasi berasingan di kawasan Mukim Gadong telah berjaya menahan 2 orang warga negara asing. Penahanan dibuat berkait kegagalan menunjukkan dokumen yang sah. JIPK mengingatkan mana-mana majikan yang gagal memberikan pekerjaan mengikut PAS yang dikeluarkan akan dikenakan kompaun tidak melebihi RM600 sebagaimana Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17. Majikan juga boleh didakwa di mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 6 bulan dan denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Mana-mana orang yang tanpa alasan munasabah melanggar atau gagal mematuhi atau bersubahat melakukan pelanggaran atau kegagalan mematuhi sebarang peruntukan di bawah Akta Imigresen Penggal 17 iaitu bagi PAS lawatan, PAS penuntut, PAS pekerja atau PAS tanggungan akan dikenakan kompaun RM600. Jika sabit kesalahan boleh dipenjara tidak lebih 6 bulan atau denda tidak lebih RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Warga negara asing yang menyalahgunakan PAS Imigresen akan dikenakan kompaun tidak melebihi RM600 dan boleh didakwa di mahkamah. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara sehingga 6 bulan dan denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Mana-mana orang yang menggaji atau memberikan pekerjaan kepada pesalah imigresen boleh didakwa di mahkamah bagi setiap seorang pesalah yang diberikan pekerjaan. Jika sabit kesalahan boleh didenda tidak kurang dari RM3,000 dan tidak melebihi RM6,000 dan penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi kesalahan kedua dan seterusnya, boleh didenda tidak kurang daripada RM6,000 dan tidak melebihi RM12,000 dan penjara tidak melebihi 4 tahun atau kedua-duanya sekali. JIPK dalam siaran akhbarnya juga mengongsikan jumlah kes kesalahan imigresen yang direkodkan dalam tempoh 5 tahun iaitu dari tahun 2018 sehingga bulan September 2022. Berkaitan menyalahgunakan PAS lawatan, 262 kesalahan dicatatkan, menyalahgunakan PAS kerja, 366 kesalahan, 176 kesalahan pula dicatatkan bagi menyalahgunakan PAS kerja bekerja sendiri, 279 kesalahan direkodkan bagi kegagalan memberikan pekerjaan manakala bersubahat melakukan kesalahan-kesalahan imigresen sebanyak 611. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Belait dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Kementerian Kesihatan mengadakan kempen derma darah selama 2 hari di Daerah Belait bersempena Festival Sambutan Hari Belia Kebangsaan 2022. Pada hari pertama kempen, 50 pain darah berjaya dikumpulkan. Antara objektifnya memberi kesedaran kepada orang awam mengenai kepentingan menderma darah yang boleh menyelamatkan banyak nyawa dan membantu pihak Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha menambah stok darah. Kempen akan diteruskan lagi pada hari Sabtu, 5 November. Orang ramai dialu-alukan hadir untuk menderma darah bermula pukul 9 pagi hingga 12 hari di Dewan Kemasyarakatan Kampung Pandan. Separuh jalan di Lebuhraya Sultan Hassanal Bolkiah berdekatan simpang menuju Kompleks Madang, hala Sungai Akar,
akan ditutup sementara esok 4 November 2022. Penutupan akan bermula pada pukul 7.30 pagi hingga 5.30 petang tertakluk kepada cuaca. Jabatan Kerja Raya JKR Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan penutupan tersebut adalah bagi kerja-kerja pembaikan jalan raya yang rosak dan pemasangan subsoil drain di jalan berkenaan. Sehubungan itu, JKR mengingatkan pengguna jalan raya agar mengambil langkah berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut dan mematuhi papan tanda lalu lintas serta mematuhi had laju yang dibenarkan. Sebarang aduan hubungi talian Darussalam 123 atau WhatsApp 8333 atau email pro@pwd.gov.bn.